Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit berkaitan integriti. Integriti kebiasaannya menjurus kepada peribadi atau perwatakan seseorang, iaitu dan ianya menggambarkan akan keteguhan diri kita, akan penghayatan nilai-nilai murni yang perlu ada pada setiap individu yang mengaku sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, integriti perlu kepada nilai-nilai yang seperti bertanggungjawab. Keduanya bekerja semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiganya bekerja dalam hal-hal yang baik dan juga usaha-usaha yang baik, ke arah usaha-usaha yang baik, meninggalkan usaha-usaha yang tidak baik, yang berlanggaran dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, di dalam Islam, integriti memerlukan diri kita menyayangi diri kita dengan menerapkan budi pekerti dan amalan-amalan yang baik dalam pekerjaan. Yang keduanya, menyayangi diri kita dengan mendisiplinkan diri kita terhadap peraturan dan juga etika kerja yang telah ditetapkan oleh pejabat. Yang ketiganya, menyayangi diri dengan menguruskan masa dengan secara optimal dan juga tidak melanggar arahan-arahan dalam berkaitan masa oleh pentadbiran kita. Dan yang keempat, menyayangi keluarga dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga peranan sebagai seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus hal-hal keduniaan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hidup bersama dengan rakan sekeliling, pihak atasan juga masyarakat dengan harmoni. Dan yang keenam, bersedia menghadapi cabaran dan tugasan dengan bertanggungjawab. Yang ketujuh, bersikap rasional terhadap diri kita sendiri. Dan yang ke-8, usaha yang berterusan dan memiliki sumber yang bistari dalam menetapkan setiap hala tuju dalam kehidupan kita. Kerana itu, rakan-rakan sekalian, halangan dan cabaran dalam kita meneruskan integriti dalam pekerjaan adalah begitu besar, begitu banyak, dan juga jurangnya begitu banyak di hadapan kita. Kerana itu, dalam pekerjaan kita perlu menjauhi akan rasuah, khianat, pecah amanah, mengingkari janji dan juga berdusta ataupun berbohong. Kerana berdusta dan juga berbohong ini merupakan punca kepada kita melakukan amalan-amalan yang buruk dalam pekerjaan kita. Dalam sifat-sifat negatif yang perlu kita jauhi juga dalam pekerjaan, antaranya suka kita menyalahkan orang lain dalam perkara-perkara yang kita sendiri melakukan. Yang keduanya, kita suka melakukan pembaziran dan juga berbual-bual kosong dalam setiap masa yang ditetapkan oleh pejabat untuk kita menguruskan hal dan tanggungjawab yang telah ditugaskan kepada kita. Yang ketiga, menghabiskan masa dengan melakukan kerja-kerja yang sendiri, iaitu luar daripada arahan yang ditetapkan oleh pejabat. Dan yang keempat, suka menonjolkan diri berbanding kita memberikan sumbangan yang sepatutnya kita perlu lakukan untuk urusan pekerjaan kita. Kerana itu, setiap daripada kita sebagai seorang yang mengaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu jadikan panduan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dalam setiap amalan dan pekerjaan yang kita lakukan. Kerana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan dengan ganjaran yang besar dan juga kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti, insya-Allah. Sekian sahaja penyampaian saya ataupun sedikit pesanan pada ketika ini. Semoga kita sama-sama dapat hayati dan kita terapkan dalam amalan pekerjaan kita, insya-Allah. Terima kasih.